Oh, Salam. Alhamdulillah. Sihat puan? Alhamdulillah sihat. Dengar tak suara saya? Dengar, dengar, dengar. Kita berkati sesi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah, kembali kita ke IG Live. Minggu lepas kita buat dekat FB Live. Hari ni pun patutnya FB Live juga, tapi kita ada pertindahan jadual. Tapi tak apa. Kita nak ucapkan salam 11 Ramadan dan kita dah masuk fasa yang kedua lah untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan kita juga masih bersama dengan Puan Ruhamiah lah, antara penulis di dalam buku antologi Clear yang merupakan rentetan buku Blur. Kalau ikut buku Blur dah tak ada. So Blur ni ada lagi, insyaAllah ada lagi. Clear ni masih ada lagi stok. So hari ni kita nak sembang pasal buku Clear dengan salah seorang penulis, iaitu Puan Rohamiah. Jadi kita nak ucapkan tahniah lagi lah kepada Puan Rohamiah kerana buku beliau sikit lagi yang terbaru, Allah Sayang Kita, akan sampai ke store kami. Mungkin minggu depan siap lah kot. So lepas ni kita buat live untuk buku Allah Sayang Kita pula. Sementara buku tu siap, kita nak terus kepada buku Clear. Nikmat kebahagiaan lebih mampu dihargai oleh mereka yang telah teruji. Kalau sebelum ni blur, yang kali ini dia dah clear dah. Dan kita nak tanya sendirilah kepada salah seorang penulis iaitu Puan Rohamiah. Macam mana idea tercetusnya buku Clear ni, Puan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Jumpa kita untuk sekali lagi ya Cik Amir. Masya Allah. Terima kasih juga Cik Amir kerana berusaha begitu bersungguh-sungguh lah mengajak kami para penulis untuk Ya, membuat IG live. Masya Allah. Okey, jadi clear clear. clear. Sebenarnya ada kisah di sebalik buku clear ni. Pada 2017 ya, ni saya ada buku Blur. Pada Hmm. 2017, buku Blur diterbitkan Alhamdulillah. Ni saya ingat saya mungkin pertama penulisan benda ni pada tahun 2016. Yang benda tak dipanggil. Ketika itu kami peserta tak tahu bahawa benda ni ada projek penulisan. Saya antara peserta bersama dalam lebih kurang 30 orang lah di dalam peserta. Dan rasanya di situ petang, tiba-tiba Bonda buat surprise. Bonda ni suka buat surprise kan Bonda Noh. Dia buat surprise di mana dia mungkin jemput saya tak silap Ustaz apa tu Syafiq ni kan. Syafiq. Ah, yang mewakili buku puri. Kemudian Bonda kata pun nak buat dan lagi untuk umum lah nak buat buku benda. Kami seronok lah. Kemudian dah habis satu buku benda ni. Dan ada di kalangan penulis untuk membuat macam bela satu, bela dua macam tu lah. Tapi Bonda tak nak bela dah. Nanti semua yang baca jadi bela. Jadi timbullah idea untuk buat buku clear. Masya Allah. Tapi buku clear ni bawah bela tu lah. Kan? Hmm. Ya. Macam buku bela, buku clear. Jadi buku clear ni sebenarnya kami para penulis ketika itu kami berkumpul di Pesta Buku. Hari ini sudah Pesta Buku, insyaAllah. Hmm. Pesta Buku pada tahun 2017. Yes. Kami berkumpul dan saya sendiri menyampaikan idea sahabat-sahabat. Rasanya Cik Amir juga, kita tak idea ni kan? Ada, ada. Ada. Sampaikan kepada Bonda untuk Hmm. kita buat buku lah, sambungan buku beliau. Hmm. Dan Masya Allah, Bonda ni begitu cepat bertindak. Malam tu juga dia buat meeting. Dia buat meeting, memang cepat lah sebab ni 2017, ni 2018. Hmm. Masih agak cepat lah. Itulah sejarahnya. Dan saya antara lah yang proof dan juga edit buku ni di mana penulis yang buang buku clear kena hantar satu kisah kepada saya dan saya akan beri kepada penulis untuk melihat. Dan terakhirlah buku clear, Masya Allah. Itu saja. Ni kalau ikutkan ni salah seorang selebriti dalam ni. Fitri Yahya pun ada. Ya, betul. Masya Allah. Itu yang semuanya. 2018, 3 tahun yang lalu. Tapi still
kekal relevan lah. Dan apa-apa pun buku motivasi ni dia tak terikat dengan waktu. Sebab situasi kita tahu kehidupan ni dia berulang. Tinggal lagi mungkin teknologi je lah, tapi 2018 dengan 21 tak jauh beza. Even kalau kita nak sentuh lah pasal kisah Puan Rohamiah dalam ni, the best student. Bila saya baca ni memang ujian orang best student ni lain macam lah. Sebab yelah kita pernah nampak satu gambar macam mana manusia punya plan A ke B tu straight direct. Tapi Allah punya perancangan tu ada naik turun dia, dan kisah yang disampaikan dalam ni macam mana Puan diuji dengan gelaran best student tu, bagi saya dia satu, nak kata beban mungkin tak, tapi mungkin Puan yang waktu ni student, saya boleh bayangkan, ya aku best student tapi tak dapat sama belajar. Macam kalau saya di Pak Puan memang saya rasa macam memang stres lah kan. Dan bila tengok situasi ni, orang cakap, wish, best student pun tak dapat sama belajar. Dia macam, kalau boleh Puan recap balik macam mana perasaan Puan waktu tu. Ini dalam untuk kita listen lah. Lisan. Ini dalam ni kita boleh baca dia. Puan kongsikan macam mana perasaan Puan waktu tu. Bismillah. Okay, sebenarnya mesti SPM ya. Saya ni orang kampung, sekolah pun kampung lah. Jadi sekolah pun naik basikal. Jadi saya antara pelajar harapan lah, cikgu harap saya menjadi presiden. Sebenarnya sebelum result tu saya mimpi. Saya mimpi saya dapat presiden. Tapi saya macam tak percaya. Tapi berdasarkan result sekolah ni pun tak mustahil. Jadi saya pun ke sekolah biasa seperti seorang lah. Macam sekarang kan belajar pergi pada. Saya pergi seorang, kemudian bila tapi tak saya pergi tu dah hadir dah. Dah tunjuk dah ni apa tu tahniah tu ucapan tahniah. Di masa pintu jabat tu dah seperti tu dah. Jadi semua dah ucap tahniah. Saya tak tahu lagi apa. Dia ucap tahniah, masya-Allah, dan saya pergi bilik guru ucap tahniah dan bagi result. Dan kat sini saya cerita ya, tak semestinya kejayaan kita dapat tu yang kita capai memudahkan urusan kita selepas itu, tidak. Dan rupanya kebahagiaan yang dapat dalam mendapat presiden tu, sebenarnya Allah nak bagi saya menangis. Sebab apa? Sebab kita minta mana-mana tak dapat. Masa tu saya minta yang ke-90 mana boleh nak sambung bidang agama. Minta juga program tak dapat, semua tak dapat. Akhirnya saya pasrah. Dan yang menyebabkan sedihnya sebab kalau tak dapat mana-mana akan naik tak tandang tau. Jadi masa itulah ada beberapa cikgu terima kasih Indira. Presiden tak ke mana-mana macam tu. Jadi macam sedih. Dan yang membantu saya ketika itu ada seorang ustaz. Dia bagi dorongan kepada saya untuk sambung bidang agama. Jadi saya kata cuba mohon PSMPA. Sebab seorang tu pergi pejabat sekolah, di sekolah tu saya disindir lagi oleh pengetua. Pengetua saya panggil lah kerana kau tengok ni, budak ni, muka ni nak pergi SMPA, dia kata saya. Saya ingat lagi. Kemudian pengetua tu kata, dia macam MC kot dekat tanam. Tapi Allah Alam lah. Dia cakap dekat tanam ni sistem mesti. Jadi saya pun macam ambil kata-kata itu sebagai cabaran. Saya pergi tu lepas SPM kan, pergi saya ke bandar, panjat pejabat PPD tu, pejabat pimpinan daerah. Maksudnya berdikari lah, kita mengharapkan masa tu kan macam mak pergi kan. Jadi saya pergi semua. Mak ayah semua dah tua dah. Saya kan anak ke-13, jadi mak ayah sudah tua dah, saya sendiri lah semua. Saya pergilah ke pejabat pendidikan daerah dan uruskan semua sendiri. Alhamdulillah, dalam 2 minggu kot saya dapat tawaran ke SMPA. Di situ saya mulakan balik lah. Saya belajar betul-betul, alhamdulillah, dapat lagi gelaran best student tersebut di SMPA. Jadi masa tu yang SMPA buat anugerah lah untuk best student, mak saya dah pergi ambil. Arwah dah. Jadi saya dah masa sekolah SMPA buat anugerah tu, saya dah masuk ke UM. Yang di UM, alhamdulillah 3 tahun saja saya habiskan pengajian. Lepas tu saya bekerja di Politeknik. Ketika itu umur saya 23 tahun, sejarah pemuda lah. Maksudnya Allah bagi itu di kemudian, bukan masa tu. Maksudnya kita ni macam mana kita nak menghadapi ujian.
Nak menghadapi ujian tu, nak terima ke, nak sedih ke, nak meraung ke apa. Macam tu. Okay. So kalau ikutkan orang cakap lah, tema buku Clear ni yang cuba disampaikan berkenaan dengan ujian lah. Orang cakap ujian kepada para penulis, dia berkongsi pengalaman macam contoh, macam kes Puan ni macam ni lah bila diuji dengan, sebab biasa kalau cerita-cerita ni semua cerita yang best-best je. Orang cakap ujian yang cakap macam ujian kesusahan apa semua, tapi rupanya di sebalik seorang yang memegang title best student ni pun yang macam dialami Puan sendiri tu, macam Puan beritahu tadi lah, dia walaupun atas kertas nampak ni boleh ni, macam-macam aku minta insya-Allah dapat, tapi rencana Allah tu satu benda yang kita tak duga. Tapi apa tindakan yang Puan ambil tu, bagi saya itu yang sepatutnya diambil ibrah daripada pembaca lah utamanya. Satu yang saya belajar, never give up lah. Apa-apa pun jangan berputus asa. Dan putus asa ni saya nampak dua lah benda. Satunya macam tadi Puan sendiri, walaupun mak ayah orang cakap tak teman apa, Puan sendiri yang pergi usahakan benda tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita punya amal doa, siapa apa minta pada Allah tu pun jangan ditinggalkan lah. Jadi kita dapat cerita yang ini baru satu cerita lah. Satu cerita daripada kalau kita nak kisah sini ada berapa ni? 20 ada ni, lebih kurang ni. Banyak ni. Banyak cerita. So banyak kisah-kisah lain yang orang cakap memberi inspirasi, motivasi kepada pembaca lah, utamanya supaya apa yang dialami oleh para penulis ni, kita akan rasa yang sebenarnya ujian kalau kita rasa berat, ada orang lagi dahsyat kan. So memang satu kisah yang bagi saya, dia yalah, Allah bayar tadi daripada seorang yang mungkin disindir, dipeli, takkan ambil form 6 tapi Allah bagi lagi sekali selepas kesusahan, kemudahan. Pensyarah paling muda 23 tahun. Saya dengar pun, dahsyat 23 tahun dah jadi pensyarah kan. Jadi memang inspired lah. Jadi kalau ikut pada Clear ni, kalau yang dah 3 tahun punya jualan dan Puan sendiri, apa yang boleh kongsikan testimoni pembaca yang Puan dapat daripada yang membeli direct dengan Puan lah, ada yang dikongsikan apa? Yang dah baca buku ni, biasa dia cakap macam mana? Buku Clear ni, apa testimoni yang boleh dikongsikan? Okey, terima kasih Cik Lai. Okey, sebab dia kita nampak Bondenno kan. Bondenno kalau dia membuat sesuatu, dia tak macam tak buat secara main-main. Dan memanglah Bondenno menulis karya yang betul-betul positif. Dan testimoni tu ramailah antara pembaca yang membaca menitiskan air mata. Saya teringat masa pelancaran Dr. Mawati Rashid tu, Masya Allah, dia menangis ketika membuat ulasan buku ni. Mata air terpenuh. Saya ingat, ya Allah, saya menangis sebab saya sendiri pun baca buku ni, banyak kisah yang menyebabkan saya menangis. Antaranya kisah anak Bondenno sendiri. Itu kisah Najrah, bukan kisah akhirnya. Dalam bandar saya dahulu tu. Ini saya baca memang saya menangis. Anak Bondenno? Ya, anak Bondenno. Wow. Najrah Adi. Saya membaca, Masya Allah, maksudnya kan Bondenno cerita keadaan diri dia kan, dia mengambil anak yang last tu, kan ada risiko antara hidup dan mati. Okey, tu dia cerita Bondenno. Ni dia cerita anak ni, anak Bondenno, iaitu Angah lah, anak yang kedua. Dan dia sebenarnya perasaan dia melihat mak dia, walaupun macam doktor macam beri kata putus 50-50, tapi Bondenno masih lagi ke sana ke sini menyelesaikan tugas-tugasan lah. Kemudian saya membahas ni terjurai mata saya, maksudnya saya bayangkan anak saya sendiri. Maksudnya seolah-olah anak ni bakal kehilangan mak yang disayangi. Masa tu tak silap saya, bonda banyak hilang darah kan waktu operate ke apa kan? Dia tak operate, yang sebenarnya bonda ada kes yang sebelum apa tu ada penyakit dia. Kan bonda kan dahinya keluar. Ya, ada. Sebelum Nona tu anak ke-6. Jadi bila bonda pregnant semula,
doktor dah buat buku macam buku pink tu warna merah. Warna merah maksudnya risiko tinggi. Masya Allah. Macam saya masa mengandung ada apa tu, kecil manis yang tinggi je. Doktor letak warna hijau sini. Bukan merah lagi. Merah tu risikonya sangat tinggi. Di mana masa tu doktor memang dah akan operate dah, tapi bondena mungkin ada keajaiban, doa-doa kan. Alhamdulillah dapat normal. Tak pernah Kira donor. benda nak 7 orang, dapat 7 orang lah kan anak dia kan? 7. Dahsyat tu yang ketujuh ni memang kisah dia. Dari sudut anak tu tadi kan, dia sampaikan ialah bakal kehilangan mak, siapa tak sedih kan? Kalau kita tapi itulah memang bagi saya pula, bila Najla ni menulis, ini satu yang mewarisi lah apa yang bonda dah teruskan, dan insyaAllah lagi banyak penulisan lah kita akan tengok. Mungkin satu hari kita akan tengok buku solo Najla ke macam mana. Jadi siapa-siapa yang nak tahu siapa Najla tu, boleh dapatkan penulisan beliau dalam buku Clear, Nona Manis I Love You. Okey puan, so kita sebenarnya dah buat hampir berapa sesi 6 sesi dan sebenarnya saya nak ucap banyak terima kasih lah pada Puan Romiah yang sepanjang kita berurusan memang antara yang laju lah bagi respon dan jarang cakap tak bila saya ajak. Jadi memang saya suka bila dapat kerjasama penulis yang kita tahu. Sebab saya terkesan bila Puan Romiah cakap kita bukan jual buku, kita kongsi ilmu. Jadi bila sebab kongsi ilmu ni, bagi saya apa perlu dimalukan dengan ilmu yang betul kita tulis ni. Bukan ilmu yang mudarat, tapi insyaAllah pasti ada manfaat untuk orang yang baca. Sebab kita punya penulisan ni, saya sangat yakin dan percaya bonda pun dia berguru dengan Prof Kamil, tulis dari hati, menyentuh hati, dan benda tu kita bukan nak mengajar siapa, kita berkongsi rasa untuk orang lain pun. Kita ambil contoh buku bonda yang paling bestseller, Be Strong lah. Kita tengok sampai sekarang masih lagi strong lah. Nak buktikan macam mana bila penulisan ni kita betul-betul ikhlas dan terbukti dengan jualan. Dan Clear ni yang saya perasan sebenarnya dalam ni ramai sebenarnya penulis-penulis yang salah satu macam Puan Rohamiah sendiri lah yang bermula dengan antologi dan sekarang ni dah nak masuk 4 buku solo kan. So, sebenarnya ramai lagi dalam ni orang cakap bakat-bakat yang saya nampak macam mana bonda dia groom orang-orang yang tak pernah ada buku, bermula dengan buku bawah nama Bonda Nur, dan masing-masing mula nak melangkah dengan buku sendirilah. Jadi benda tu satu benda yang positif dan saya berharap semoga ABN lah utamanya lagi ramai lah dapat dihasilkan ramai macam yalah kita dah nampak Puan Romiah salah seorang lah yang dah jadi macam lead apa semua. Dan untuk Ramadan ni sendiri macam mana ABN ada program Semarak Ramadan, dan saya nampak penulis bukan lagi macam dulu sekadar menulis, tapi penulis juga boleh bercakap dengan apa yang ditulis tu. Sebab saya nampak apa yang digroom tu memang ada confident lah. Selama ni kita tahu penulis kadar introvert belakang. Tapi ABN ni saya nampak lain. Macam bonda nak supaya jangan malu untuk promote buku sendiri. Itu yang semalam yang kita buat jadual tu, alhamdulillah memang dah ramai juga lah yang WhatsApp saya terus. Jadi memang kita nak hasilkan lagi ramai penulis yang boleh bercakap lah dengan buku. Dan terima kasih lagi sekali dan minta maaf sepanjang kita bersiaran, dan insyaAllah kita akan buat pula untuk live buku Allah Sayang Kita lepas ni. Okey Puan, untuk penutup saya bagi Kak Puan untuk simpulkanlah kenapa buku Clear ni kekal relevan dan wajib didapatkan untuk para pembeli di luar sana. Bismillah. Okey, terima kasih Masya-Allah. Okey, saya pun menulis pun atas ilham yang diberi oleh Allah, alhamdulillah. Jadi kita luaskan pada kertas, semoga masih ramai yang mendapat manfaat. Okey, untuk buku Clear ni, Jamil, di sini adalah Bonda Nur menetapkan tentang kisah-kisah hidup selepas pelangi yang datang selepas itu. Okey, kita lihat pelangi tu cantik sebab ada berbagai warna, bentuknya macam melengkung. Tapi sebelum hadirnya pelangi, pasti ada hujan dan hujan mesti ada petir dan sebagainya. Okey, gabungan titisan hujan dengan matahari itulah gabungan titik-titik
berkaitan dengan matahari itu kan menjadikan pelangi itu cantik. Begitu juga hidup kita ni semua orang diuji. Diuji apa ni, dengan kesusahan, kesusahan dan sebagainya. Tapi endingnya tu pasti ada kebahagiaan yang Allah nak bagi kepada kita. Jadi sabarlah. Sabar dan redha. InsyaAllah kebahagiaan itu menjadi milik kita. Itu sahaja Encik Amir. Okey. So, apa ni, saya ucapkan semoga program Semarak Ramadan yang dianjurkan ABN berjalan lancar sampai habis puasa. Katanya sampai 1 Syawal InsyaAllah. Jadi kita pun lepas ni kita akan ramai lagi penulis-penulis daripada ABN. Kita ada Ida Haji, kita ada Izzatun Marini, Cikgu Liza dengan Cikgu Amla, Tuan Haji Rafiuddin dan banyak lagi lah insyaAllah. Kita dah susun kalau ikut kita punya perancangan tu sampai bulan 7 lah. Kita nak meriahkan lagi SG kita dan pada semua yang dah dapatkan, terima kasih. Dan yang nak jadi ejen dropship, sekarang ni kita buka sebenarnya untuk kita punya buku-buku dropshipper. Esok kita ada program pasal ni, kita akan cerita khas dekat Facebook kita berkenaan dengan dropship sebab kita tahu bulan Ramadan ni lagi ramai orang cari side income, jual kuih raya, baju raya. Ni kita jual buku raya. Buku raya yang cakap buku yang kita nak merdeka kita punya jiwa, kita nak merdeka kita punya pemikiran. Kita baca buku-buku yang penuh dengan kaedah ni insya-Allah. Dan terima kasih lagi sekali pada Puan dan tim ABN lah. Sebab apa saya cakap tim ABN ni, sebab memang mudahkanlah kerja saya untuk menyusun konten dan insya-Allah kita jumpa lagi akan datang. Puan. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.